أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد أجمعين. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita menyambung kembali bicara kita yang terhenti pada 28 hari bulan 8 yang lalu. Pertemuan kita di sini dengan izin Allah Ta'ala masih lagi kita bicara sebahagian daripada aqwalul ulama, kata-kata berbentuk nasihat sebahagian ulama yang muktabar rahimahullah ta'ala yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf meninggal tahun 676 Hijrah, salah seorang tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Bustul Arif, bicara yang kita berhenti dahulu kalau kita imbas kembali, iaitu nasihat daripada Imam Syafi'i ataupun sebenar Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 204 Hijri Mesir. Yang beliau rahimahullah ta'ala menyebut iaitu kebaikan dunia dan akhirat terhindar. Kita dah bicara dahulu itu dua perkara, iaitu disebut yang pertamanya adalah ghinan nafs. Yang kita bahas kembali, masuk jiwa ni, maksudnya jiwa itu penuh dengan sifat qana'ah. Qana'ah ni maksudnya berada dengan dunia, rasa syukur apa yang Allah dan adalah azab, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang menyakitkan orang yang lain, khususnya saudara kita yang beriman. Dan ketiganya adalah kasbul halal, iaitu menjalani ataupun mengusahakan untuk mendapat yang halal dalam perjalanan kehidupan. Dan ini memang banyak hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu pada masa, walaupun tidak ada di dalam teks asal kitab Budanul Arifin ini, itu kepada kita Sunan Ibn Majah, kitab hadis disusun oleh Imam Ahmad bin Ta'ala. Ini sedang Ahmad bin Islam atau bersabda, ana nas lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in nafs fiya alaihi wasallam,
Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Kita ulang balik sebab banyak pesanan takwa dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ditekankan soal bertakwa kepada Allah. Kita ulang kaji kembali malam ni untuk diri saya sendiri, apakah maksud takwa? Kalau kita merujuk antara tafsiran yang diberikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad rahimahullah ta'ala, tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i yang meninggal tahun 505 Hijrah. Di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Allah Ta'ala. Kalau kita balik pada matan hadis yang kita baca tadi itu, ittaqullah, Nabi pesan tu maksudnya hendaklah kamu rasa takut dan gerun terhadap Allah Ta'ala. Itu pengertian takwa yang pertama. Pengertian takwa yang kedua, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah ta'atullah, patuh kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada matan hadis yang kita baca tu tadi, ittaqullah maksudnya patuhlah kamu, yakni kepada perintah Allah Ta'ala. Pengertian takwa yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maksudnya tanzihul qalbi anil dhunub, iaitu membersihkan hati daripada dosa-dosa. Jadi kalau kita merujuk kepada maksud matan hadis yang kita baca tu tadi, ittaqullah maksudnya hendaklah kamu bersihkan hati kamu daripada dosa-dosa terhadap Allah Ta'ala. Itulah kesimpulan tiga pengertian takwa yang diketengahkan di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita ringkaskan saja. Kemudian kita terus pada hadis ini, pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keduanya, hendaklah kamu tempuhi jalan yang baik dalam mencari rezeki. Wa ajmilu fit talabi, hendaklah kamu tempuhi jalan yang baik yang Allah ridai dalam usaha mencari rezeki. Kerana sesungguhnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sehinggalah dia dengan izin Allah Ta'ala mengambil dengan sempurna bahagian rezekinya. Itu janji Allah Ta'ala. Sehingga dia tu sebelum dia meninggal dunia, dia mengambil dengan sempurna bahagian rezekinya. Wa in abta'a anha, cari rezeki, khudhu ma halla, kamu ambil apa yang halal, apa yang Allah telah halalkan dalam masa yang sama, wada'u ma haruma, dan kamu tinggalkan apa yang Allah tegah ataupun yang Allah larang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu nombor 3. Nombor 4-nya, antara perkara yang akan membawa kebaikan dunia, Imran, kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal amra kullahu lillah. Maksud dalam bahasa kita, katakanlah, yakni wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua urusan itu adalah milik Allah Ta'ala. Semua urusan tu di dalam kehendak Allah yang mutlak. Semua urusan tu dalam kekuasaan Allah Ta'ala.
Itu sebab bagi orang beriman, apa sahaja yang datang daripada Allah Ta'ala, sama ada yang menggembirakan hatinya atau sebaliknya, dua-duanya tetap dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam hadis yang biasa kita dengar, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala, meninggal tahun 261 Hijrah, daripada Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Apa Nabi sabdakan? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Maksud dalam bahasa kita, amat menakjubkan, amat mengkagumkan urusan bagi seorang yang beriman itu, kerana sesungguhnya semua urusan baginya baik belaka, dan tidaklah perkara itu berlaku melainkan bagi seorang yang beriman. Iaitu Nabi sebut yang pertama, apabila Allah Ta'ala uji dia dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, syakara, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka rasa syukurnya itu adalah baik baginya. Sebaliknya, apabila dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, sabara, maka dia bersabar, maka kesabaran itu juga adalah baik baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ulang balik tak apalah, ulang selalu pun tak apa, untuk diri saya pun sama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dalam apa jua keadaan, baik, buruk, sehat, sakit, senang, susah, semuanya kita memuji Allah Ta'ala. Hadis yang sahih juga dalam kitab Sunan Ibni Majah daripada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi radhiyallahu anha, yang menceritakan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sesuatu yang mengembirakan hati baginda Nabi, baginda Nabi biasa membaca ucapan tahmid yang berbunyi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang bermaksud dalam bahasa kita, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmat kurniaannya segala yang baik itu jadi sempurna. Sebaliknya kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sesuatu yang tidak menyenangkan hati baginda Nabi, baginda Nabi tetap memuji Allah Ta'ala dengan ucapan yang berbunyi alhamdulillahi ala kulli hal, yang bermaksud dalam bahasa kita, segala puji bagi Allah Ta'ala atas setiap keadaan. Moga-moga apa saja yang berlaku pada kita, lidah kita, bibir kita, tu kata orang kampung Guntung Sungkai lah, kedua bibir yang Allah ciptakan ini sentiasa basah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan, senang, susah, sakit, sehat, dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Dengan dua ucapan tahmid yang kita dah sentuh berkali-kali dalam siri pertemuan kita di sini, dengan izin Allah Ta'ala, moga-moga kita hadam dengan dua ucapan tahmid tersebut di mana saja kita berada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian seterusnya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, penyusun kitab Bustanul Arifin ini, telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
man ghalabat alaihi shiddatus syahwah li hubbid dunya lazimathu al-ubudiyyatu li ahliha wa man radiya bil qunu' zala anhu al-khudu'. Yang bermaksud lebih kurang bahasa kita, sesiapa yang syahwatnya gemar berbenur, tu bahasa orang sungkai ni lah, suka sangat, ingka berbenur. Sesiapa yang nafsunya itu teramat gemar terhadap dunia, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nescaya dia itu akan menjadi hamba kepada dunia. Seterusnya kata beliau rahimahullah ta'ala, dan sesiapa yang suka dengan al-qunu', itu sikap terlalu banyak meminta-minta di dalam kehidupan, nescaya hilanglah rasa daripada dirinya, iaitu al-khudu', iaitu rasa kerendahan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang rasa malunya, itu maksud Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah ta'ala sekalian, sekali lagi kita sentuh isu cinta kepada dunia ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut banyak riwayat lah. Kita ambil yang agak pendek, yang senang kita nak ingat, termasuk diri saya dengan izin Allah Ta'ala pada malam ni. Selalu juga kita ulang riwayat ni. Hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 256 Hijrah. Juga riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaih, disepakati sanadnya oleh kedua-dua imam tersebut, daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Maksud dalam bahasa kita, sentiasa hati seorang yang telah veteran, sentiasa hati seorang yang telah TUA, dalam keadaan MUDA, usianya udah tobin, tu kata orang sungkai lah, usianya udah renta dah, udah TUA, tapi hati rasa masih muda lagi. Dalam dua perkara. Apa dua perkara tu? Yang pertama, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam cinta terhadap dunia. Itu yang dikejar siang dan malam, pagi, petang, siang, malam, itulah yang dikejarnya. Dan yang keduanya, hati seorang yang telah veteran sentiasa dalam keadaan muda apabila ada tulul amal, panjang angan-angan kosong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak apalah kita nak saring dalam teks ini, tak ada hadis yang disaringkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis tentang gemar yang melampau terhadap dunia ni memang banyak disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita merujuk kepada kitab Sunan Ibni Majah. Hadis yang sahih daripada sahabat Nabi Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Antara sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah
wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Yang bermaksud dalam bahasa kita lebih kurang, siapa yang gemar berbenar terhadap dunia, itulah yang dicari-carinya, itulah yang dicita-citakannya. Maka apa jadi pada dia? Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusan dia. Allah Ta'ala akan caca merbakan urusan dia. Walaupun zahir dia nampak macam okey je, tapi sebenarnya libang libu haru biru. Tu kata orang kampung Guntung Sungkai. Kalau itulah dunia, itulah matlamat dia, maka Allah Ta'ala akan kucar kacirkan urusan dia. Kemudian bukan tu saja, Allah Ta'ala jadikan dia ni dalam kehidupan dia selalu meminta-minta dan tak rasa pernah cukup. Tak pernah rasa kecukupan dalam hidup dia. Sentiasa rasa tak cukup. Tu nombor 2. Nombor 3-nya, Nabi sebut, dan dunia yang dia kejar tu tidak semua Allah beri pada dia. Sebahagian kecil saja yang dia dapat. Siang, malam, pagi, petang, ya, dia usahakan, tetapi sebenarnya yang dia perolehi tidak sebanyak mana. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara bagi orang yang niat dia, kehendak hatinya melebihkan soal akhirat, maka Allah Ta'ala akan himpunkan urusan dia. Jadikan urusan dia itu baik perjalanannya. Kemudian Allah Ta'ala wujudkan dalam dirinya rasa cukup. Rasa cukup dengan anugerah Allah Ta'ala. Kemudian dunia datang kepada dia dalam berbagai keadaan, tetapi tidak dapat mempengaruhi diri dia. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita imbas kembali sikap sebahagian sahabat Nabi. Mereka di kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Nabi yang sebatang kara, yang kebanyakan mereka golongan Muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tak ada saudara mara, mereka dalam keadaan yang susah. Namun mereka ada sikap yang baik yang Allah beri dalam diri mereka. Mereka tidak meminta-minta di dalam kehidupan mereka, sehingga kan orang yang tak kenal dengan mereka menyangka mereka itu golongan yang kaya raya. Allah Ta'ala abadikan kisah mereka di dalam ayat 273 surah Al-Baqarah. Surah nombor 2 di dalam Al-Quran, berada di dalam juzuk yang ketiga. Saya ambil sedikit perenggan sajalah sebab ayat tu agak panjang. Ayat 273 surah Al-Baqarah tu, kita nak ambil perenggan yang Allah Ta'ala menyebut dalam kalamnya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Orang yang tak kenal dengan mereka, mereka tu merujuk kepada Ahlus Suffah, menyangka Ahlus Suffah tu golongan yang kaya. Sebab apa? Ada sikap at-ta'affuf. Kita nak tukarkan bentuk fa'ilnya. Kita nak jadikan diri kita, walaupun tak salah kita meminta dalam kehidupan ni, tetapi kita elakkan terlalu banyak meminta. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah jadikan kita, termasuk diri saya, seorang muta'affifun. Muta'affifun.
Ta'affuf tu Allah sebut bentuk masdarnya dalam ayat 273 surah Al-Baqarah. Itu sifat yang baik yang Allah beri, Allah anugerahkan kepada mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka rasa malu nak terlalu banyak meminta dalam kehidupan ni. Mereka tahan diri mereka. Maka itu dinamakan at-ta'affuf. Dan mereka itu adalah golongan muta'affifun. Kalau kita merujuk di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat ahlul jannah, penghuni syurga. Saya ringkaskan saja. Banyak besi dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Baginda Nabi SAW pun menyebut antara sifat penghuni syurga ni, mereka di kalangan muta'affifun ketika di dunia. Mereka yang tidak terlalu banyak meminta di dalam kehidupan. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kita teruskan bicara di sini. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang suka Allah Ta'ala bukakan hatinya kepada kebaikan, dan Allah Ta'ala rezekikan ilmu kepada dirinya, maka antara yang perlu dia buat, fa'alaihi bil khulwah. Tu yang pertama, hendaklah dia berkhulwah. Khulwah ni maksudnya bersunyi diri, mengasingkan diri dalam waktu tertentu, mendekatkan diri ketika tu, membanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu khulwah, ya. Maksud khulwah di situlah, ya. Cuma kalau suasana kita hari ini udah khalwat pula, lain pula maksud dia. Orang Sungkai tak sebut khalwat, kelawat dia sebut. Ditangkap kerana berkelawat, tak apa tu. Khulwah tu mana asalnya memang baiklah. Khulwah maksudnya bersunyi diri melakukan ibadah terhadap Allah Ta'ala. Antara yang mula-mula dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wahyu pertama Allah turunkan, masa tu baginda berkhulwah ataupun bertahannus, beribadah dalam gua Hira. Jadi Imam Syafi'i dia tekankan begitulah. Mungkin suasana kita sekarang ni, mungkin kita ambil di rumah kita lah. Ada masa tertentu yang kita peruntukkan untuk diri kita. Maka mungkin kita akan duduk dalam satu bilik dalam rumah kita umpamanya. Ketika itu kita cuba muhasabah diri kita, ya. Mengenang tentang kelemahan-kelemahan diri, merasakan kekerdilan diri ketika itu, dan dalam masa yang sama timbul rasa takut dan gerun terhadap Allah Ta'ala. Moga-moga dengan kita buat begitu, dengan izin Allah akan bercucuran turun air mata keinsafan. Itu antara perkara yang ditekankan di sini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita akan sambung siri pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit sentuhan pada malam ni akan memberikan kita jalan-jalan untuk at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.